Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, semalam kita dah masuk bab baru iaitu bab 8. Dan semalam juga cikgu dah terangkan tentang jenis-jenis sudut yang ada dalam bab ini. Okey. Cikgu ulang balik yang kita dah belajar kemarin. Cikgu ulang sikit. Kemarin, ini kita nak masuk pada bab sudut pelengkap, sudut pengenap dan juga sudut konjugat. Tiga sudut lagi kita nak belajar. Ini yang kita belajar. Kemarin ni kita belajar beberapa benda. Okey. Yang pertama sekali kita belajar ialah yang kita belajar. Kemarin ni. Kemarin bab 8 cikgu dah terangkan berkaitan dengan garis dan juga sudut. Garis dan juga sudut. Yang pertama sekali, garis ialah dia bermula daripada satu titik dan titik itu kita gerakkan dia membentuk garisan. Dia mula satu titik dan titik itu digerakkan dia menjadi garisan. Sudut pula terhasil daripada tembereng garis. Okey, tembereng garis. Apa itu tembereng garis? Tembereng garis ialah garisan yang kita bina di atas satu satak. Contoh macam ni lah. Kita bina satu garisan, mula satu titik di sini sampai satu titik di sebelah atas ni. Tak kira lah bentuk dia macam mana. Dia sengit ke lagu manakah. Tapi dia satu garisan. Okey, kedudukan dia katakan macam ni. Kemudian kita bina satu lagi garisan yang jarak dia yang sama, katakan di sini 4.92, atas pun 4.92 cm, bawah pun 4.92 cm. Jarak dia sama. Bila jarak dia sama, ini kita panggil sebagai kongruent. Kita panggil sebagai kongruent sebab dia sama. Ini kita panggil garisan yang kita bina ni nama dia tembereng. Nama dia ialah tembereng. Bila dilukis dua kali dengan jarak yang sama, itu kita panggil sebagai kongruent. Boleh faham tak, Damia? Boleh faham tak? Apa itu tembereng, apa itu kongruent? Boleh faham tak? Boleh. Tembereng iaitu garis ni yang kita bina atas satu satak pada kertas lah. Jarak dia sama. Kita bina dua. Jarak dia pun sama. Jarak dia maksudnya panjang dia pun sama. Jadi bila kita lukis dua sama, mesti ada dua. Bila ada dua yang sama tu nama dia kongruent. Nama dia kongruent. Ini tembereng, ini kongruent. Tetapi bila kita gerakkan tembereng ni daripada titik ni kena dengan satu titik di ujung ni, dia membentuk sudut. Dia membentuk sudut. Tembereng, dua tembereng bertemu pada satu titik membentuk sudut 60 darjah, 60.42 darjah. Contoh. Yang ini contoh lah. Kemudian sudut ni dibina satu lagi tembereng, tembereng yang kongruent dan sudut dia pun sama. Ini kita panggil sebagai tembereng sudut kongruent sebab sudut dia sama, mesti ada dua. Mesti ada dua. Kalau kongruent mesti ada dua sudut lah. Itu dinamakan tembereng sudut kongruent. Kemudian jarak apa sebagai jarak daripada titik P ke titik Q kita ukur. Dari titik P ke titik Q kita boleh ukur dia, kita boleh nyatakan jarak dia. Titik ni berada di atas satu tembereng garis. Jadi kita boleh ukur dia dan kita boleh letakkan sebagai jarak dia. Boleh lah? Dia ada jarak dia. Kalau tak sama jarak maka tak boleh lah, dia kena sama. Untuk membentuk tembereng yang kongruent mesti sama. Sudut pun mesti sama.
Okey, kemudian kemarin cikgu ajak menanda simbol bagi menanda sudut. Contoh macam ni. Ni betul. Okey, ni contoh macam ni lah. Kemarin. Kemarin. Ini apa? Okey, cikgu tandakan. Ni tanda bagi sudut. Okey, ini tanda bagi sudut. Tanda bagi sudut iaitu sudut. Okey, di sini dia bagi titik P, titik Q, titik R. Okey, titik P, titik Q, titik R. Jadi dia tandakan sebagai sudut PQR. Sudut PQR. Itu salah satu tanda. Ataupun kita boleh tanda sudut RQP 40 darjah. Atau kita boleh tanda, kita letakkan tanda sudut ni yang cikgu buat kotak ni di atas Q. Menandakan bahawa sudut ni berada di Q. Boleh juga cara ni. Ataupun ROP. Tapi kebiasaan kita tak letak macam ni. Yang ni pun boleh sudut Q 40. Yang biasanya kita akan guna dalam matematik kita akan guna ni. Ni. Sudut PQR 40 darjah. Okey. Itu penerangan tentang sudut. Okey, lepas tu cikgu dah terangkan kepada kamu kemarin bagaimana nak menganggarkan atau mengukur sudut. Anggaran ni kita tak payah buat anggaran. Kita terus ambil pembaris dan kita ukur dengan tepat. Okay, kita dapat katakan bacaan dia PQ6 dapatlah 6. Kalau PQ10 dapatlah 10. Okey. Okey, lepas tu sudut. Okey, sudut. Kalau sudut tegak, nama sudut tegak ni mesti 90 darjah. Sudut yang kurang daripada 90 darjah dia mesti sebelah kanan daripada garisan tengah. Kalau sudut 90 darjah dia akan letak tanda kotak. Nampak tak kotak? Kena letak tanda kotak. Okey, letak tanda kotak. Ada tanda kotak, nampak? Tanda kotak. Okey, tanda kotak. Okey, tanda kotak, nampak? Tanda kotak. Tu kotak 4 segi. Ada 4 segi. Itu maksud dia sudut 90 darjah. Okey, kalau sebelah kanan, dia kurang daripada 90 darjah. Kalau dia lebih besar daripada 90 darjah, dia betul dia macam ni. Okey. Lepas tu, cara kita nak mengukur sudut, kemarin cikgu terangkan kita gunakan jangka sudut. Ini cara dia nak ukur sudut. Kita ambil, kalau kita nak ukur sudut ABC. Sudut ABC. Nampak tak sudut ABC tu lah? Sudut ABC, ABC. Kita ambil jangka sudut, kita letakkan di titik B. Titik B. Tengok garisan kosong ni atas garisan BC, kosong ni. Kemudian kita ukur daripada kosong sampailah ke 135 darjah. Nampak tak 130? Ni di tengah-tengah ni 135 darjah. Ni cara kita ukur sudut. Ni cara kita ukur sudut. Lepas tu cikgu dah terangkan kepada kamu ada 3 jenis sudut. Okey, 3 jenis sudut. 3 jenis sudut yang cikgu dah terangkan di sana. 3 jenis sudut. Okay. Okey, yang pertama sekali sudut tirus. Sudut tirus iaitu sudut yang kurang daripada 90 darjah. Ini yang pertama. Sudut tirus nama. Yang kedua, sudut 180 darjah. Dia bermula daripada sini 0 darjah, satu garisan sampai sini 180 darjah. Sudut 180 darjah. Lepas tu cikgu ajak kamu sudut reflect.
Sudut reflect iaitu sudut AOB, sudut ni. AOB. Dia lebih daripada berapa? Lebih daripada 180 darjah ke 360 darjah. Ini nama dia sudut reflect. Nama dia sudut reflect. Yang ini sudut 360 darjah, mula dari sini sampai habis 360. Yang kelima, okey, nama dia sudut cakar. Sudut cakar, okey, sudut cakar iaitu sudut yang lebih daripada 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Boleh jadi sebelah kiri, boleh jadi kedudukannya di sebelah kanan. Ini nama dia sudut cakar. Nama dia sudut cakar. Okey, ada 5 jenis sudut. Lepas tu, kalau kita nak tengok sukuan, okey, ini 0 darjah. Yang ni 90 darjah. Yang ni 180 darjah. Yang ni 270 darjah. Yang ni 360 darjah. Kosong ni dia berkongsi kedudukan dengan 360 darjah. Kosong mula 360 darjah, air. Okey. Setiap sukuan ni 90 darjah. 90, 90, 90, 90. Sini 90, sini 180, sini 270. Ni, sini 360. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan tiga, sukuan keempat. Sudut tirus berada di sini. Sudut cakar berada di sini. Sudut reflect berada di sini. Okey, boleh? Boleh, Damian? Boleh. Jenis sudut. Okay. Lepas tu, ni cikgu dah ajar lah. Kemarin. Okey. Boleh rujuk balik dalam video cikgu lah. Yang kemarin ni ada tu. Okay, hari ni cikgu nak teruskan dengan okey. Ini kita nak teruskan, cikgu dah ajar dah. Okey. Ada 3 lagi sudut yang dinamakan sebagai sudut pelengkap. Yang pertama, sudut penggenak dan juga sudut konjugat. Kita tengok di sini. Okey, di sini saja. Okey. Okey. Sudut pelengkap ialah hasil tambah 2 sudut itu sentiasa 90 darjah. Itu nama dia sudut pelengkap. Okey, yang pertama, Damian, yang pertama sudut pelengkap, campur dua-dua sudut tu, sudut yang diberi tu mesti 90 darjah. Tu nama dia sudut pelengkap. Yang kedua, sudut penggenap. Campur dua-dua sudut yang diberi, hasil dia ialah 180 darjah. Yang ketiga, sudut konjugat. Sudut konjugat, bila dicampur dua-dua tu, hasil dia ialah 360 darjah. Okey. Okey dah. Kita ada berapa, Damian? Kita ada 3 jenis sudut. Sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Sudut pelengkap, dia bagi 2 sudut. 2 sudut tu bila kita campur, hasil dia ialah 90 darjah. Yang kedua, dia bagi 2 sudut, kita campur dua-dua tu, hasil dia ialah 180. Yang ketiga, nama dia sudut konjugat. Campur kedua-dua sudut, hasil dia ialah 360. Okey, contoh di sini nah. Contoh juga bagi kita di sini. Okey, kita tunjuk dalam yang pertama, nama dia sudut pelengkap. Okey.
Yang pertama nama dia ialah sudut pelengkap. Okay, nampak tak? Sudut pelengkap lah. Okey, tulis ni. Okey, sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Sudut pelengkap yang pertama lah. Okay, sudut pelengkap macam mana? Katakan dia bagi macam ni. Ni sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah tahu ni. Okey, yang ni 90 darjah. Okey, ni 90 darjah. Okey. Dia bagi satu sudut di sini, katakan sudut di sini ialah 30 darjah. Inilah yang dinamakan sebagai sudut pelengkap. Katakan di sini P darjah. Itu dinamakan sebagai P darjah. Okey, P darjah. Nampak tak? Nampak tak? Okey. P ni nama dia ialah sudut apa ni? Sudut pelengkap. Nama dia ialah sudut pelengkap. Pelengkap apa? Pelengkap supaya hasil dia ialah 90 darjah. Okey, boleh tak cari sudut P? Jamia boleh cari sudut P? Ada ya? Boleh cari sudut P? Sudut P kita boleh cari dengan cara apa? Kita ambil sudut P darjah, kita punya ni P darjah, tambah dengan 30 darjah. Tambah dengan 30 darjah ni, hasil dia ialah 90 darjah. Okey, sudut P kita boleh cari dengan kita pindahkan positif 30, pindah mai sebelah kanan. Okey, P darjah sama dengan 90 darjah. Positif 30, pindah mai sebelah kanan, akan jadi negatif 30 darjah. Jadi P darjah kita dapat 9 tolak 30, 90 tolak 30 tinggal 60 darjah. Okey, boleh tak? Boleh faham tak? Ya? Boleh. Ini nama dia sudut pelengkap. Nama dia ialah sudut pelengkap. Jadi P tu kita boleh cari. Berapa nilai P? Nilai P ialah 60 darjah. Tu nama dia sudut pelengkap. Selesai yang pertama. Tu nama dia sudut pelengkap. Okay. Yang kedua nama dia ialah sudut penggenap. Nama dia ialah sudut penggenap. Okey, sudut penggenap. Macam mana sudut penggenap? Sudut penggenap bila dicampurkan hasil dia ialah berapa? 180. Contoh. Okey, ni garisan lah, katakan buat E lah. AB. Contoh ada AB. Okey, AB. Kemudian dia bagi satu sudut sini. Dia bagi sudut sini. Sudut di sini ialah 120 darjah. Boleh cari tak sudut ni? Sudut X. Sudut X ni lah yang dipanggil sebagai sudut penggenap. Okey, sudut penggenap. Apabila kita tambahkan dia, hasil dia ialah 180. Nama dia. Okay, sudut penggenap. Jadi, kita boleh buat macam ni. X darjah tambah 120 darjah. Hasil dia ialah 180 darjah. Nampak? Nampak tak? Okay. Nampak. Okey, X darjah tambah 120 darjah sama dengan 180. Positif 120 pindah pi sebelah kanan. Positif 120 pindah pi sebelah kanan jadi apa, Daniel? Jadi apa?
180 darjah kita tolak dengan 120. Jadi negatif. Negatif. Ya, tinggal berapa? 180 tolak 120 tinggal berapa? Satu 80 tolak 120 tinggal berapa? Dapat apa, Dana? 60. 60. Okey, dapatlah. X darjah sama dengan 60 dah. Ya, dapat jawapan dah. Boleh faham tak? Kan dapat di sini 60 darjah. Okey. Tu nama dia sudut penggenap. Nama dia sudut penggenap. Okey. Last sekali nama dia sudut konjugat. Okey, sudut konjugat. Okey, sudut konjugat. Sudut konjugat. Okey, yang ketiga ni sudut konjugat. Okay, sudut konjugat dia kata satu garisan. Tekan AB sini. Okey, katakan di sini satu lagi garisan. Katakan di sini kita ada satu lagi garisan. Sudut di sini, sini. Katakan 200 darjah. Kita nak cari yang ni. Y darjah. Taklah Y. Okey. Sudut konjugat ialah sudut yang bila ditambah apa? Y darjah tambah dengan 200 darjah sama dengan apa, Dana? Sudut konjugat sama dengan 360 darjah. Ni dia dinamakan sudut konjugat. Okey, yang lebih dia di antara 180 hingga 360 darjah. Okey, situasi dia macam ni. Okey, law ni kita nak cari Y. Y sama dengan apa, Damian? Y sama dengan 360 darjah. Positif. Bukan, jadi negatif. Negatif. Betul, pandai. 200 darjah. Berapa dapat? Dapat berapa? $360 darjah tolak 200. Dapat apa, kan? 160. 160 darjah. Okey. Okey, faham tak? Ada tiga jenis sudut di sini. Tiga jenis sudut. Sudut yang pertama, kita ulang balik. Okey, sudut yang pertama. Ini kalau situasi yang pertama ni yang berlaku ni kita tahu lah, ni sudut pelengkap ni dia lengkungan 90 darjah ni. Jadi kita boleh tolak lah. P darjah tambah 30 darjah hasil dia ialah 90 darjah. Jadi kita boleh cari dah nilai P. Ni nama dia sudut pelengkap. Dia bermain dalam lingkungan 90 darjah saja. Lepas tu kita ada sudut penggenap. Sudut penggenap dia di antara 0 darjah hingga 180 darjah. Okey. Dia punya bila kita campur di antara dua sudut saja tau. Dua sudut X darjah tambah 120 hasil dia ialah 180. X darjah sama dengan 180 darjah tolak 120 dapat 60 darjah. Ini sudut penggenap. Ini nama dia sudut penggenap. Yang last sekali itu yang cikgu ajak kamu sudut konjugat. Sudut konjugat iaitu bila dicampurkan dua-dua sudut, 200 darjah tambah dengan Y darjah, hasil dia ialah 360 darjah. Inilah situasi yang akan berlaku jika diberi masalah dalam berbentuk sudut. Okey, Damian. Ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Boleh faham lah? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Sekarang ni cuba buat latih diri 8.1D.
Cuma nyatakan benar atau palsu. Okey, Damia. Yang pertama, 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30, betul tak? Betul tak? Yang satu A tu. Cikgu, saya lupa nak ambil buku teks. Sat, cikgu tayang, sat. Cikgu tayang tak apa, tak apa. Tak, cikgu tayang tak. Okey, sat. Ni. Nampak tak? Nampak? Okey, tengok dah. Dia tanya kamu, dia cuma jawab betul ke salah? Betul ataupun salah. Buku besar. Betul ke salah? Okey. Tu, nampak? Okey, jelaskan sama ada setiap pernyataan berikut benar ataupun palsu, betul ataupun salah lah. Betul ataupun salah. Okey. Yang pertama, tengok tu. 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Betul tak? Sudut pelengkap. Betul tak? Salah. Pasal apa? Pasal apa dah? 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30. Cuba campur. Betul tak 90 darjah? Sudut pelengkap dia mesti 90 darjah. Betul tak? 60 tambah 30 betul tak 90? Oh, betul. Saya tersilap. Nampak tak? Nampak tak? Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Ini nama dia sudut pelengkap. Okey, selesai. Okey, satu B lah Damian. 125 darjah ialah sudut pengenap bagi 45, betul tak? B. Cuba campur tak? 125 dengan 45, cuba campur tak? Dapat berapa? Satu dua lima tambah dengan 45 dapat berapa? Dapat 170. 170. Ya. 5 dengan 45. Cukup tak 180? Tak. Cukup dah. Tak. Jadi dia betul ke salah? Salah. Ya, salah, betul. Salah. Okey, yang ketiga lah. 300 saja dan 60 darjah ialah sudut konjugat, betul tak? Sudut konjugat. Betul. Betul. Okey, betul. D. 142 dan 38 ialah sudut pengenap, betul tak? Cuba campur 142 dengan 38. 142 tambah 38 berapa tadi? $180. Betul tak dia sudut pengenap? Betul tak? Betul. 180. Betul. D betul. Okey, E. Jika E adalah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 darjah tolak B, betul tak? Macam kita buat tadi dia. Betul tak? Dia kan salah? Dia adalah 360. Betul tak? Dia dapat tu 360 tu. Betul kan salah? Sudut konjugat mesti betul kan? 360. Betul. Jadi 1E pun betul. Jadi kalau Damia dah faham, dia jawab A sampai E, maksud dia faham tak cikgu ajak tadi ni? Apa itu sudut pelengkap, apa itu sudut penggenap, apa itu sudut konjugat. Cuma sekarang ni kita nak selesai masalah ni saja. Okey, kita nak selesai masalah. Sekejap lagi cikgu bagi dia punya
dia punya jawab soalan nanti kamu buat lah. Okey, cikgu bagi soalan. Okey, jawab dalam Google Form lah. Okey. Itu saja untuk hari ini, Jana. Tunggu Google Form yang cikgu hantar dalam grup WhatsApp lah. Boleh? Boleh. Okey. Sekian saja matematik untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, Damia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Ya.